Assalamualaikum warahmatullahi. Minta maaf terpadam. Minta maaf terkeluar. Uh, jom join balik semula. Masya-Allah. Minta maaf terkeluar sedikit. Minta maaf terkeluar. Okey, semula kita nak bincang mengenai tentang uh, khusyuk di dalam solat. Kita nak bincang khusyuk di dalam solat. Okey. Minta maaf terkeluar tadi. Kita bincang sembang santai saja. Jom siapa yang ada. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik, tadi saya dah buat live dah tapi terkeluar. Minta maaf. Kita bincang mengenai tentang khusyuk. Okey, Luqman Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia sahabat ni. Mari masuk. Kita nak bincang mengenai tentang khusyuk malam ni, khusyuk dalam solat. Tapi kita bincang santai-santai. Kita bincang santai-santai saja. Kalau ada apa-apa nak dikongsikan dalam live Facebook kita, boleh komen dekat kita punya Facebook ataupun live FB kita ni, boleh sahabat-sahabat kita dapat manfaat sekali insya-Allah. Okey, tadi kita bincang tentang khusyuk dalam solat. Kerana solat ini satu perkara yang kita sebutkan tadi tentang persoalan yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat besok. Sebab itu nak tak nak kena jaga tentang solat kita. Macam mana keadaan pun solat yang difardukan, yang ditetapkan untuk kita, iaitu 5 waktu, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh, yang ini mesti dipelihara terlebih dahulu. Dan kita nak sebutkan tentang khusyuk dalam solat, mengenai tentang perkara yang macam mana orang boleh dapat khusyuk dalam solat. Sebab tu kita sebutkan tadi, orang yang berjaya ialah orang yang khusyuk di dalam solat. Kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, kata Allah. Dalam surah Al-Mu'minun kata Allah, qad aflahal mu'minun, maka beruntunglah, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman ini. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ia ini orang-orang yang di dalam salatnya dia khusyuk. Minta maaf tadi sahabat-sahabat terkeluar. Facebook terkeluar. Kita dah join balik semula. Kita dah link balik semula. Okay, mudah-mudahan boleh kita sampai habis. Kita bincang tentang solat ni, kita bincang sampai habis. Kalau ada soalan, ada perkara-perkara yang nak dikongsikan dalam bab solat ni, boleh kita kongsikan dalam ni insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita yang turut sama-sama berada dalam live FB kita. Ada ruangan untuk kita komen, perkongsian ataupun soalan-soalan. Jadi kita sebutkan tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa dia orang yang beriman ini? Ialah orang yang khusyuk di dalam solat. Kenapa kita boleh tak rasa khusyuk dalam solat? Sebab tu kadang-kadang kita rasa berat, kita nak sembahyang tu rasa malas. Kenapa? Kerana tidak ada khusyuk dalam solat. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-45, kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Tadi saya dah baca dah ayat ni. Kata Allah, dan minta pertolongan dengan Allah dan dengan salat, dalam keadaan sabar dan juga dalam keadaan kita bersolat ataupun solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan bahawa wa innaha, sesungguhnya solat itu, lakabiratun, berat, melainkan illa 'alal khashiyin, melainkan bagi orang-orang yang khusyuk, maka dia tidak terasa berat. Sebab itu kita sebutkan tadi kenapa ramai ulama-ulama yang terdahulu yang mereka boleh solat sampai ratusan rakaat, mereka boleh solat sampai puluhan rakaat. Kita kalau nak kata solat sunat saja 2 rakaat pun kita rasa berat nak buat. Sembahyang qiyamul lail 2 rakaat pun kita rasa berat nak buat. Kadang kita nak buat sembahyang duha pun rasa berat nak buat. Kenapa? Kerana tidak ada khusyuk dalam solat. Bila tidak ada khusyuk, maka tidak ada halawatul ibadah, tidak ada kemanisan dalam ibadah.
Orang yang ada khusyuk dalam solat, dia ada rasa kemanisan. Bila dia ada rasa kemanisan, dia terasa nak solat, dia terasa nak solat, dia terasa nak solat lagi, terasa nak solat lagi. Itu sebabnya bila mana kita rasa ada kekhusyukan, maka jangan tinggalkan kekhusyukan. Ini malam ni insya-Allah kita cuba kongsikan macam mana untuk mendapatkan khusyuk peringkat demi peringkat. Dia tak boleh khusyuk ni tiba-tiba kita naik terus. Kadang ada orang yang bila ditanya khusyuk dia macam mana, khusyuknya dalam keadaan dia sembahyang Allahu Akbar, kemudian dia duduk bayang, dia duduk dalam titian sirat lah, kadang dia duduk bayang dia Kaabah di hadapan. Bukan tak boleh, tapi cara tu tak kena. Orang yang khusyuk dalam semayang ni dia bukan bayangkan titian sirat, dia bukan bayangkan Kaabah, sebab itu dipanggil sebagai khayal. Semayang dalam keadaan berkhayal lah, khayal itu, khayal ini, dia boleh fikir macam-macam. Tapi dalam keadaan kita nak khusyuk ini, khusyuk yang kita feel apa yang kita buat. Sebab tu kalau cuba tengok dalil-dalil yang ada, cuba kita tengok anak-anak kecil, anak-anak kita, adik-adik kita kan, yang kadang dia bermain-main dengan game dia ataupun dia main dengan gadget dia, kita panggil dia tak dengar kan. Kita panggil balong, balong, dia tak dengar, dia khusyuk, dia fokus dia punya permainan dia tu. Jadi bila dia fokus pada dia punya permainan sampai dia tak dengar apa benda orang panggil, itu dah nama dia khusyuk. Assalamualaikum, izin share. Boleh, silakan share. Semoga bermanfaat, insya-Allah. Kita sebut sekali lagi, ni adalah sembang-sembang santai untuk kita nak bincang tentang cara nak khusyuk. Sebab kita ni orang yang semayang dah. Saya pun yakin sahabat-sahabat kita yang sedang menonton live ni, kita ni adalah orang yang semayang. Cuma kita nak tingkatkan sikit kita punya kekhusyukan itu. Kita nak tingkatkan sikit kita punya keseronokan dalam solat. Bila kita dalam keadaan kita seronok nak solat ataupun kita rasa khusyuk dalam solat, kita teringin nak solat lagi. Jadi itu yang bila mana kita teringin nak solat tu, kita tambah solat lagi, tambahkan solat lagi, solat sunat, tambah lagi. Jadi nak dapatkan khusyuk tu insya-Allah. Sila-sila share, tak ada masalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada siapa-siapa nak perkongsian ataupun nak berikan perkongsian dalam live FB saya ni, silakan. Boleh di ruang komen, kita boleh post di ruangan komen ni, insya-Allah dapat manfaat. Siapa ada soalan ke kan, kita boleh try ataupun kita boleh tulis di ruangan komen ini untuk kita sama-sama dapat manfaatnya. Cuma nak sebutkan tadi bahawa dalil yang Allah sebutkan dalam Quran dah jelas. Allah kata orang yang beruntung, orang yang berjaya ni orang yang beriman. Siapa dia orang yang beriman itu? Ialah orang yang khusyuk di dalam solat. Persoalan dia, kenapa kita tak dapat nak solat dengan seronok? Kerana tidak ada khusyuk di dalam solat. Baik, saya nak pergi terus kepada solat, bagaimana untuk mendapatkan khusyuk dalam solat. Yang pertamanya, Alif Rashid, Waalaikumsalam. Cikgu Bai, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat perkongsian kita malam ni, insya-Allah. Yang pertamanya, untuk mendapatkan khusyuk di dalam solat, peringkat paling bawah, dia tak perlu paling tinggi, pasal dia peringkat paling bawah ni pun kurang dalam 10%, dalam 15% dah. Daripada 100% kekhusyukan ni, dia dah dapat 10 ataupun 15% dah. Cukuplah untuk yang awal ni, peringkat yang itu pun dah dikira sebagai khusyuk. Lama kelamaan dia akan tingkat lagi. Yang pertamanya, kata para ulama mengenai tentang antaranya yang sebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, untuk dapatkan khusyuk dalam sembahyang, paling awal dan utama ialah sembahyang pada awal waktu. Ini paling utama. Siapa ada ruang ataupun ada masa, boleh tulis di komen kita ni supaya orang lain yang tempat boleh dapat manfaat sedikit. Yang pertama, untuk mendapatkan khusyuk peringkat paling bawah ialah sembahyang di awal waktu. Ini paling cantik untuk kita dapatkan khusyuk peringkat paling rendah. Bila kita dapat peringkat paling rendah ni, kita akan boleh pergi peringkat naik kedua, naik ketiga, naik keempat. Jadi peringkat yang pertama ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila ahlan. Masuk. Kita duk bincang-bincang mengenai tentang solat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi peringkat yang pertama ialah khusyuk di dalam solat. Peringkat paling rendah sekali ialah solat di awal waktu. Orang yang solat di awal waktu dengan orang yang solat di akhir waktu, mana agak-agak yang dapat khusyuk? Kalau lah kata dia semayang subuh pukul 4 suku contohnya, 4.20, 4.30 dah asar. Jadi kalau dia semayang pukul 4, agak-agak macam mana dia semayang? Mesti dia nak cepat, mesti dia nak dalam keadaan tak
tak boleh fokus kerana bimbang takut lepas ni masuk waktu asar macam mana nak semayang, dia mesti nak cepat semayang. Tapi beza dengan orang yang semayang di awal waktu. Masuk saja waktu semayang, dia terus semayang. Tunggulah habis azan. Kalau semayang di masjid, kita tunggu imam. Maksudnya di awal waktu. Sebab Nabi SAW pernah ditanya oleh Abdullah ibn Mas'ud. Kata Abdullah ibn Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Kata Abdullah ibn Mas'ud, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama ataupun paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata Nabi, yang pertama sekali kata Nabi, as-salatu ala waqtiha. Salat di dalam waktunya ataupun di awal waktu. Ini kata ulama menunjukkan bahawa paling utama yang Allah sayang, paling utama yang paling Allah sayang ibadah ataupun paling Allah cintai ialah sembahyang di awal waktu. Kemudian kata Allah ibn Mas'ud, "Summa ayyu?" Kemudian apa ya Rasulullah? Setelah daripada solat di awal waktu ni kemudian apa? Kemudian kata Rasulullah, "Birrul walidain." Membuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, "Summa ayyu?" Kemudian apa ya Rasulullah? Rasulullah kata, "Al-jihadu fi sabilillah." Kemudian kata Rasulullah, "Al-jihad fi sabilillah." Jihad jatuh nombor 3. Okey. Yang pertama sekali kata Nabi, as-salatu ala waqtiha, solat di awal waktu, yakni masuk saja waktu solat, dia jaga sembahyang dia sebab dah ditetapkan waktunya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan kitaban mawquta, yakni Allah tetapkan waktunya. Bila Allah tetapkan waktunya, kat situlah waktu kita sembahyang. Yang keduanya kata Nabi, amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah jaga ataupun buat baik kepada kedua ibu bapa. Yang ini adalah hablum minan nas. Yang pertama ni hablum minallah, yang ini hablum minan nas. Yang ketiga baru Nabi sebut al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Sebab tu ini adalah kunci untuk berjaya dalam jihad. Ada orang kadang nak berjihad, jihad fi sabilillah, dengan kadang nak jihad semayang masih lagi tidak terurus, kadang semayang masih lagi tertinggal, kadang semayang masih lagi leka, kadang semayang masih lagi lengah-lengahkan, kadang bila nak berjihad dengan mak ayah lagi derhaka, dengan mak ayah lagi tak hormat. Macam mana nak berjaya dalam jihad fi sabilillah? Jadi yang saya nak ceritakan di sini adalah poin yang pertama yang Nabi sebut awal-awal sekali, kata Abdullah bin Mas'ud, "Ayyul amali ahabbu ilallah." Amalan mana yang paling dicintai oleh Allah ialah amalan solat di awal waktu. Jadi ini kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, untuk mendapatkan peringkat khusyuk paling rendah, lebih kurang 10%, 15%, maka dapatkan saja khusyuk ini dalam keadaan kita semayang di awal waktu. Jadi cuba dapatkan masa yang sesuai. Kita ni tengah PKP kan, kita tengah duduk di rumah, tak ada buat apa kerja. Inilah sebenarnya masa untuk kita didik diri kita untuk semayang di awal waktu. Esok-esok kalau dah lepas kita keluar daripada PKP ni, mudah-mudahan amin, Allahumma amin, kita dapat jaga juga semayang kita. Azan saja kita boleh tinggal semua perkara untuk kita fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah. Sebab itu peringkat pertama untuk dapat khusyuk. Tuan-tuan, kalau kita tak dapat khusyuk yang pertama ni, dia tak boleh pergi peringkat kedua, peringkat ketiga, tak boleh. Takkan boleh. Sebab dia mesti peringkat by peringkat. Baru dia dapat satu persatu. Yang keduanya, bila mana dah semayang di awal waktu, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala lagi, tambahan untuk orang yang nak khusyuk, tambah lagi, maka dia perlulah semayang secara berjemaah. Ini yang kedua. Okay? Yang kedua, semayang secara berjemaah. Tadi yang pertama, solat di awal waktu. Yang kedua, semayang secara berjemaah. Jadi bila semayang secara berjemaah ini, dia boleh mendatangkan kekhusyukan buat kita. Sahabat-sahabat kita yang baru masuk live ni, insyaAllah kalau ada apa-apa perkongsian nak dikongsikan dalam ruangan kita, komen kita silakan. Kalau ada persoalan ke, kalau ada apa-apa pertanyaan nak dikongsikan dalam ruangan komen kita, silakan. Hari ni kita santai-santai, kita nak sembang-sembang mengenai tentang solat. Sebab ni saya ingat satu benda yang penting. Daripada kita sembang tak ada apa benda ni, baik kita sembang benda yang dapat memberikan sedikit manfaat buat kita kan. Cuma saya nak tanya, saya punya suara dengar ke? Jelas ke? Suara saya macam mana? Jelas ke? Suara saya clear ke? Ataupun tak dengar ke? Sangkut ke? Ataupun saya cakap seorang-seorang aja? Ada tak? Siapa-siapa boleh tolong dengar tak suara saya? Siapa-siapa boleh ada? Alhamdulillah, jelas. Okey, jelas. Okey, kita boleh jalan terus. Baik, yang pertama tentang solat di awal waktu. Yang keduanya ialah solat secara berjemaah. Solat secara berjemaah ini dia dah naik sikit dalam 20%, 25%, untuk mendapatkan khusyuk
yang sempurna. Cukuplah kita dapat buat dua ni dulu pada peringkat awal, itu yang paling terbaik. Semayang di awal waktu, azan saja solat, azan saja solat. Bila azan saja solat, tuan-tuan, kita perasan bila mana kita solat, azan saja kita solat, kita akan terasa kita punya waktu, masa harian kita ni menjadi lapang. Lapang yang amat sangat. Kita akan terasa nak buat apa-apa semua cukup masa. Berbeza dengan orang yang lengahkan masa, dah masuk waktu zuhur tapi dia lengahkan masa, dia tak semayang dulu. Nanti bila pukul 3, pukul 4 dia nak semayang, tiba-tiba lepas habis semayang, semayang lagi, semayang asar pula. Jadi dia terasa singkat waktu. Kehidupan hariannya tu menjadi singkat. Itu yang menyebabkan bahawa kita ni terasa sempit kehidupan kita. Tapi kalau orang yang semayang pada awal waktu, dia telah duduk pada waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, dia terasa lapang yang amat sangat. Semayang zuhur pukul 1.30 dia semayang, semayang asar 4.30 dia semayang. Dia jadi masa dia terlalu panjang untuk kehidupan dia. Allah buat sempurna dah masa ni. Sebab itu Allah bersumpah dengan wal asr, innal insana lafi khusr. Allah sumpah dengan masa, demi masa sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini orang-orang yang tak rugi ialah orang-orang yang beriman, beramal saleh dan berdakwah, kemudian dia bersabar dengan dakwah dia. Ini satu benda yang kita panggil sebagai point ataupun kunci kita untuk mendapatkan masa kita dengan baik. Okey, baik. Ada lagi. Okey, jelas, alhamdulillah. Okey, baik. Terus. Kemudian yang keduanya tadi ialah semayang secara berjemaah. Cuma saya nak tanyalah, kalaulah kita katakan semayang secara berjemaah itu pun diganggu syaitan. Cuba bayangkan. Kita pernah semayang di masjid kan? Sekarang tak boleh nak pergi masjid. Kita duduk di rumah. Sekarang ni semayang di masjid ataupun semayang berjemaah di masjid itu pun diganggu syaitan. Diganggu syaitan lah, kita kena ganggu lah dekat dalam semayang kita. Ganggu semayang berjemaah, kita ganggu. Kita semayang saja kepala kita dah melayang entah ke mana-mana, terus pergi Giant, terus pergi Aiman. Itu syaitan lah, kacau tu. Kalaulah dalam semayang berjemaah pun diganggu syaitan, apatah lagi kalau dalam semayang seorang-seorang. Semayang seorang-seorang lagi kena kacau. Takkanlah dia tak buat apa-apa pada kita di semayang seorang-seorang. Hari ni aku tak nak kacau kau lah. Tak mungkin. Dia mesti ada kacau. Nak pula lagi seorang-seorang. Sebab kalau orang yang semayang berjemaah, dia lagi kukuh, lagi kuat. Orang yang semayang berjemaah ni dia lagi kukuh. Bila lagi kukuh, lagi kuat, maka dia tidak akan boleh dikacau. Syaitan dia tak akan kacau. Tapi nak sebutkan, kalau dalam semayang jemaah pun diganggu syaitan. Takkan seorang-seorang tak kena ganggu. Lagi dah teruk kena ganggu kan. Cuma dalam bab semayang berjemaah ni, dia ada panjang lagi cerita tentang semayang berjemaah ni, bagaimana nak luruskan saf, bagaimana nak rapatkan saf, mana bahagian yang nak didapatkan. Itu kesempurnaan di dalam saf ataupun dalam semayang kita. Cuma yang kedua ni saya nak sebutkan tentang bagaimana untuk mendapatkan khusyuk dalam solat. Bagi peringkat yang kedua ialah dia mesti solat dalam keadaan dia solat secara berjemaah. Luqman Hakim ni Luqman, saya nak buat permintaan lepas habis kuliah, boleh tak Ustaz doa untuk keamanan dunia supaya Allah hilangkan wabak ini? Nanti saya live dengan Luqman supaya dia yang baca doa. Dia ni tahfiz. Dia tahfiz, elok dia yang baca Quran. Dia hafal Quran banyak tu. Mudah-mudahan dia boleh tolong doakan kita. Nanti kita call dia, suruh dia live sekali dengan kita, suruh dia baca doa. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau dia boleh doakan tu, mudah-mudahan dapatlah sedikit. Baik, itu yang keduanya ialah kita solat secara berjemaah. Okey, baik, habis. Ini yang sebelum solat lah. Bila kata sebelum solat, maka kita ada yang pertama tadi, semayang di awal waktu, solat secara berjemaah. Ini yang sebelum solat. Maka dapat pegang ni dua dulu, mudah-mudahan kita dapat khusyuk dalam 20 ataupun 30%. Apa pandangan Ustaz kalau solat? Azwan kata, apa pandangan Ustaz kalau solat dalam gelap? Sebab masalah saya kalau solat dalam terang-terang sangat terganggu. Apa pandangan Ustaz? Kalau secara terang-terangan, kalau secara terang ataupun secara teranglah, boleh mengganggu kekhusyukan kita, maka tidak menjadi masalah untuk kita solat dalam secara gelap, tak ada masalah. Tutup mata pun, orang yang semayang dalam keadaan ditutup mata, Allahu Akbar, ditutup mata. Hukum tutup mata dalam solat makruh. Hukum tutup mata dalam solat hukumnya makruh. Tetapi kalau dia buka mata dia mengganggu kekhusyukan dia, maka harus untuk ditutup
tutup mata. Sebab bila dia tutup mata, maka dia akan dapat khusyuk di dalam solatnya. Sama lah dengan kita semayang dalam keadaan gelap. Kalau semayang dalam keadaan terang boleh ganggu kekhusyukan kita, maka kita boleh solat dalam keadaan gelap. Baiknya kalau begitulah, kena tengok keadaan-keadaan begitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ni sahabat saya on. Pak Kalong ni, ni kita punya sahabat ni. Mari masuk kita sama-sama dapatkan sikit poin-poin kita untuk dapatkan khusyuk. Jadi poin yang pertama untuk dapatkan khusyuk, yang pertama ialah semayang ataupun solat di awal waktu, dan yang keduanya adalah semayang ataupun solat dalam keadaan secara berjemaah. Baik, masuk solat. Dalam keadaan bab yang ketiga ataupun khusyuk yang ketiga ni dah pergi lebih tinggi. Ni dah pergi lebih tinggi. Yang ketiga, cara untuk mendapatkan khusyuk di dalam solat, yang ketiga adalah mendiamkan anggota zahir. Kita semayang ni, kita mesti diamkan anggota zahir. Kadang kita perasan kita semayang Allahu Akbar, tengah semayang tu kita garu bahu, garu punggung, semua garu kan. Sebab bila mana anggota zahir ini dia tidak mendiamkan diri, maka hati kita ni tidak khusyuk. Sebab tu kata Sayyid Ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala, kata dia, kalau seandainya hati orang ini khusyuk dalam semayang, dia tengok ada orang yang tengah semayang dalam keadaan dia bergerak-gerakkan tubuh badan dia, dalam keadaan dia mungkin tergarusan atau membetulkan pakaian dia dan seumpamanya. Kata Sa'id Ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala, kalaulah seandainya hati orang ini khusyuk, ini orang yang salat ni khusyuk, tentulah akan khusyuk anggota tubuh badannya. Maka kalaulah hati kita khusyuk dalam semayang, tentulah anggota zahir kita juga akan khusyuk. Bermakna kita tak bergerak ke mana-mana, ataupun dalam keadaan kita tak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Dalam semayang kita ni, kita tak buat perkara-perkara yang tak berfaedah. Kita buat perkara yang berfaedah saja, ataupun dalam keadaan kita rukuk saja. I'tidal saja. Khairul bin Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Sila. Mari masuk. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang baru masuk, ada perkongsian tentang solat, ada perkongsian tentang cara nak khusyuk dalam solat, ataupun ada persoalan-persoalan yang nak dikongsikan, pertanyaan ataupun masalah-masalah yang tak dapat jawapan, insya-Allah boleh tulis dalam Facebook kita, dalam ruangan komen, untuk sama-sama kita jawabkan insya-Allah. Ni sahabat kita Pak Kalong kata, Ustaz, kalau subuh tertinggal kunut, mana jadi? Allah, tak nampak. Mana tadi? Kalau subuh tertinggal kunut, mana soalannya? Lepas tu memang lupa. Ustaz, kalau subuh tertinggal kunut, lepas tu memang lupa. Subuh tu sah. Pagi tadi tertinggal kunut. Subhanallah. Okey, tentang kunut kena tahu dia adalah apa dia. Kunut ni ialah rukun ke ataupun sunat ke, sunat ab'ad ke, sunat hai'ah ke, kita kena tahu part tu dulu, baru kita boleh jawab apa yang kemusykilan yang ada. Kunut ini ialah dipanggil dalam mazhab Imam Syafi'i ialah sunat ab'ad, sunat yang nak ke arah wajib dah. Cuma kalau tertinggal kunut ataupun sunat ab'ad, ataupun kunut dipanggil tadi ataupun disebutkan sebagai kunut sunat ab'ad, maka dia perlu digantikan dengan sujud sahwi. Dia kena digantikan dengan sujud sahwi. Jangan pula kita buat begini ya, kadang ramai yang kadang-kadang dia terlepas kunut, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kemudian dia tak kunut, dia terus sujud Allahu Akbar. Bila dia sujud tu dia teringat dia tak buat kunut, dia naik balik untuk kunut. Jangan buat begini, sebab perkara ini boleh membatalkan solat. Kenapa? Kerana telah membesarkan yang sunat daripada yang rukun. Kalau dah rukuk ataupun kalau dah sujud, Allahu Akbar, dah tempat sujud dah, maka jangan naik lagi. Kenapa jangan naik? Kerana bila dia naik, maka dia telah membatalkan solat dia. Jadi kalau dia dah duduk, dah sujud, kalau tertinggal kunut tidak menjadi masalah, cuma perlu digantikan dengan sujud sahwi. Dan kalau lepas salam pun ataupun sebelum salam pun terlupa pula sujud sahwi, memang terlupa sungguh lah Ustaz, entah makan apa saya semalam pun saya tak tahu, memang terlupa nak kunut, terlupa nak sujud sahwi, dia terus fil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habis semayang dah lipat sejadah baru teringat tak sujud sahwi.
tetap sah juga solat dia. Kena tahu yang itu. Tetap sah juga solat dia. Sebab hukum sujud sahwi ialah sunat sahaja. Tapi janganlah tak buat kunut. Pasal ni adalah daripada mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Okey, sahabat kita ada Ahmad Syazwan. Soalan Ahmad Syazwan, salam Ustaz, saya sebetulnya masih mencari kemanisan dalam melakukan solat. Sekarang, saya masih ada lagi kemalasan dalam melakukan solat. Kadang-kala saya merasakan seperti saya mengerjakan solat dalam keadaan tidak sempurna. Soalan saya, macam mana boleh saya betul-betul yakin dalam mengerjakan solat? Baik, cara untuk dapatkan keyakinan dalam solat, kena tahu apa yang ada dalam solat tu. Kena belajar mengenai solat. Baik, saya nak sebut contoh gini, senang. Macam mana orang yang ada sahabat-sahabat kita kan, macam mana orang yang dia minat, contohnya dia minat apa? Dia minat tentang motor lah contohnya. Dia minat tentang motor, dia suka naik motor, dia seronok dengan motor tu. Bila seronok, adakah dia tengok aja motor tu? Tengok, dia tak tahu enjin kat mana, dia tak tahu carburetor kat mana, dia tak tahu tak. Pasti dia akan cari di mana exhaust dia, di mana carburetor, di mana dia punya plug dia, di mana dia punya tempat nak adjust. Pasal apa? Pasal dia seronok dan dia dah dapat halawah dia. Dia dah dapat kemanisan. Kemanisan dalam bab motor lah, bukan dalam bab semayang. Sebab dia dah dapat. Sebab dia seronok. Bila seronok tu dia akan kaji bab ni, kaji bab ni, kaji bab ni. Maksud saya begini, bila kita nak sebutkan tentang solat, kita nak dapat kemanisan dalam solat, maka kena tahu di dalam solat tu ada apa. Apa rukun dia, apa syarat-syarat sah dia, apa syarat wajib dia, apa sunat-sunat dia, apa sunat hay'ah dia, apa sunat abad dia. Cari dulu bentuk tu. Maknanya 13 rukun solat, kena cari itu dulu. Bila dah cari itu, dah dapat yang itu, baru kita boleh oh ni ada bahagian dia, ada bahagian dia, ada bahagian dia. Sebab rukun ni dia ada bahagian rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Apa yang nak kena dalam hati, apa yang nak kena dilafazkan, itu semua main peranan tu. Jadi dalam keadaan bila kita dah tahu, barulah kita akan masuk bab yang khusyuk. Kita nak cerita malam ni tentang ada 7 peringkat untuk nak dapatkan khusyuk ni. Kita baru bincang 2 ni, tak tahu sempat ke tidak. Kan? Kita tak tahu sempat ke tidak. Ada 2 yang kita sebutkan tadi. Bila kita dah tahu rukun-rukun, sunat-sunat yang ada dalam solat tu. Kalau kita katakan doa iftitah dalam solat, apa hukum dia? Sunat ke, rukun ke? Kalau Al-Fatihah, apa hukum dia? Kalau surah, apa hukum dia? Kalau rukun, apa hukum dia? Kita dah tahu dah part-part macam kita sebut tadi, kunut apa hukum dia? Sunat abad. Okay, kita dah tahu dah tu. Kalau tertinggal apa nak buat? Kita dah dapat dah konsep tu, baru kita masuk bab tentang khusyuk dalam solat. Cuma untuk yang pertama ni, Syazwan, sahabat kita ni, Syazwan, dapat yang pertama ni, kita buat ni dulu untuk dapatkan khusyuk. Baru kita masukkan semayang dalam masa sama, semayang di awal waktu, kemudian semayang secara berjemaah. Kemudian baru kita dapat faham apa benda yang ada dalam solat daripada segi makna dan seumpamanya. Itu mudah-mudahan dapat sedikit manfaat ataupun jawapan bagi kita untuk dapatkan keyakinan dalam solat. Sebab yakin tentang solat, keyakinan kita dalam solat ialah sah ataupun batalnya sesuatu ibadat itu. Jadi bila kita belajar tentang solat, kita tahu bab ni kita buat ni sah, kita buat ni batal. Itu sebenarnya keyakinan kita. Macam kita kentut dalam solat. Kita yakin Allahu Akbar, kita semayang. Tiba-tiba kita terasa ada angin keluar daripada punggung kita kan. Minta maaf punggung kita kan. Kita yakin yang itu membatalkan solat. Maka kita tahu yang itu adalah perkara yang membatalkan solat. Jadi keyakinan tu sebenarnya kita tahu bahawa itu perkara yang membatalkan solat. Juga ni benda-benda yang lain ni. Kalau kita sebutkan tentang kita faham rukun, kita faham sunat, kita faham sunat hay'ah. Jadi bila benda-benda ini kita tahu, maka itu sebenarnya lebih menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dapat sedikit jawab tentang persoalan itu. Azwan kata, apakah persiapan sebelum solat? Wajibkah kita iqamat walaupun solat sendirian? Afdalnya iqamat ataupun dipanggil sebagai yang dituntutlah. Sunat perkara itu, dia tak wajib, dia sunat. Iqamat ni sunat. Walaupun sembahyang seorang, sunat. Tetapi dalam keadaan afdalnya iqamatlah, sebab kita nak hidupkan syiar. Syiar Islam ni banyak. Syiar Islam ni azan, syiar Islam ni ialah amar ma'ruf nahi munkar, syiar Islam ni mengimarahkan masjid Allah. Jadi antara azan dan iqamat juga adalah syiar. Jadi bila mana kita laungkan azan, kita laungkan iqamat, itu kita telah menghidupkan syiar. Tuan-tuan tahu, sahabat-sahabat kita, bila mana dalam keadaan hari nak hampir kiamat, kita buka cerita kiamat ni kan banyak soalan kiamat kan.
Hampir nak kiamat, syiar Islam telah pun hilang ataupun telah pun diangkat oleh Allah. Hampirnya kiamat nanti syiar Islam akan diangkat oleh Allah, akan diangkat oleh Allah. Tak ada lagi dah azan pun tak dengar dah, tak ada orang yang mengimarahkan masjid Allah lagi dah. Kemudian tak ada orang buat amar makruf nahi munkar. Ni sekarang amar makruf nahi munkar orang tak buat lagi dah. Mana orang buat amar makruf saja, nahi munkar orang tak buat. Tapi dalam keadaan syiar Islam tu adalah satu benda yang patut kita buat. Kena buat pasal apa? Tak nak bagi syiar Islam tu hilang. Jadi dalam keadaan kita boleh sunat dituntut, digalakkan untuk kita iqamat sebelum mana kita solat walaupun secara sendirian. Sahabat kita Syawal Azizan kata, Ustaz, kalau berasa macam terkentut tapi macam tak pasti adakah solatnya batal. Kalau kita tak yakin bahawa perkara itu kentut, tak ada dalil dan bukti, tak ada bau, tak ada rasa ataupun tidak ada rasa lah, dalam keadaan kita tidak ada rasa kentut itu keluar daripada punggung kita, teruskan semayang. Kerana kita bimbang itu adalah permainan syaitan. Jangan sampai kita dilalaikan oleh syaitan, sebab itu gangguan-gangguan syaitan lah salah satunya. Dia ganggu kita pun duk terbayang ini kentut keluar. Kalau tak yakin benda tu adalah kentut, teruskan semayang dan terus khusyuk dalam semayang. Jangan sampai kita terganggu khusyuk kita dalam solat kita. Melainkan kalau memang betul yakin, bau pun kita bau, bunyi pun dengar bunyi, rasa pun memang rasa, kadang rasa pula air itu memang batal dah, itu kena keluar lah, batal dah dia punya solat. Keyakinan lah, dia ada peringkat-peringkat dia. Dalam bab keyakinan ni dia ada peringkat, dia ada yakin, dia ada zon, dia ada syak, dia ada waham. Itu peringkat-peringkat yakin lah. Yakin ni 100%. Bawah yakin dia ada zon. Zon ni sangkaan, sama ada dia sangkaan ni dalam 75% lah. Sangkaan ni dalam 75%. Syak ni 50-50. Syak ni sama tak pasti 50-50. Tapi syak dengan zon ni, zon tinggi lagi. Dalam keadaan zon tu teruskan saja sembahyang, sebab kemungkinan itu adalah gangguan syaitan. Tapi kalau dah terasa betul kentut itu memang datang daripada kita, bau pula ada, itu memang yakin bahawa telah batal lah solatnya. Okey, kemudian Ustaz, ada sekali di surau saya nak ikut orang yang bersolat sendiri. Rupa-rupanya orang yang solat itu adalah Syiah. Adakah sah solat? Kena tahu kita bila mana kita mengikut solat yang bukan daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka hukumnya tidak sah. Tapi kena tengoklah bila waktu yang kita tahu tu, tengah semayang ataupun lepas semayang. Kalau tengah semayang, kita wajib mufaraqah keluar, ataupun kita memang keluar daripada semayangnya, ataupun dalam keadaan kita tahu bahawa dia tu Syiah selepas daripada solat, setelah daripada solat, maka hukum kita semayang tadi mengikut dan mengimamkan dia itu tidak sah. Sebab kerana apa? Kerana Syiah ibadatnya tidak sama dengan Islam. Dia bukanlah ajaran Islam, dia ajaran yang terpesong Syiah ini. Semayangnya pun diletakkan laknat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kunut dia. Nauzubillah min zalik. Kalau kita tengok cara semayang Syiah berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berhati-hati. Okey, jadi kalau kita ikut orang-orang yang Syiah ini salat, maka hukumnya tidak sah kerana tidak sama ibadat dan akidahnya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Khairul kata kadang angkat takbir 2 atau 3 kali. Itu was-was lah. Itu was-was. Kadang was-was ni menyebabkan kita angkat takbir banyak kali. Allah, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullah, Auzubillah minasyaitanir rajim. Itu yang menyebabkan kita kadang 2-3 kali itu kita angkat takbir. Sebab dia bab niat ini dia tak perlu susun. Bab niat dia tak perlu susun. Sahaja aku semayang maghrib 3 rakaat belakang imam, sebelah kanan sebelah kawan aku, itu semua susun tu. Kan? Kalau kita niat yang ada dalam kitab Syekh Daud Al-Fatani, dalam kitab Syekh Daud Al-Fatani menyebutkan tentang apa yang perlu ada dalam niat itu hanya 3 perkara yang asasnya. Ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Qasad ini bagi mudah faham, qasad ini ialah usalli. Ta'arud ini ialah fardu. Ta'yin ini adalah fardu apa? Zuhur. Usalli fardhu zuhri, apa contohnya? Usalli fardhu maghribi, usalli fardhu subuhi. Yang ini sahaja yang wajib ada dalam niat ketika mana kita angkat takbir. Allah, usalli fardhu maghribi akbar. Salah raka'atin lillahi ta'ala, itu terkeluar daripada akbar, itu masih lagi sah. Itu masih lagi sah. Sebab tu bila mana kita angkat tangan, angkat takbir yang menyebabkan lama atau menyebabkan 2-3 kali angkat takbir, itu menyebabkan kita terlalu fokus kepada niat.
Itu kadang-kadang susah. Bagi orang yang was-was begini, ulama dah bagikan masa untuk kita nak angkat takbir. Cukup kita angkat takbir dalam keadaan kita menyebut dalam hati usalli fardal maghribi, kemudian terlepas daripada itu masih lagi dikira sah. Cuma Syekh Daud Al-Fatani sebutkan dalam Kamaliyah, kesempurnaan dalam niat itu ialah sebut dengan semualah. Usalli fardal maghribi salata raka'atin lillahi, itu semua adalah kesempurnaan. Masuk dalam tu, itu dah dikira sebagai sempurna dah. Cuma kalau bagi orang yang was-was, kadang 2-3 kali angkat, kadang nak pula jamak kasar lagi panjang, Allah, pasal nak susun tu kan panjang sangat, dia angkat takbir panjang Allah, sampai orang tengok dia ni nak semayang ke nak azan panjang sangat kan. Jadi dalam keadaan disusun niat tu, sebab niat yang wajib ada ialah 3 perkara itu saja, iaitu qasad, ta'arud dan ta'yin, ataupun usalli fardhuz zuhri, usalli fardhul maghribi, usalli fardhul isya'i. Kemudian yang selepas itu terkeluar daripada akbar, itu pun tidak menjadi masalah. Cuma lama kelamaan kita mesti buatkan dia sebagai sempurna sampai habis. Lillahi ta'ala akbar, baru kita dikira sebagai sempurna. Kata Idrus, Masya Allah, jangan lapar, jangan lapar, tahan kencing kalau nak khusyuk. Betul, alhamdulillah. Itu satu ilmu bagi perkongsian pada para sahabat. Dia kata jangan, kalau nak khusyuk dalam sembahyang jangan lapar, maknanya kalau kita lapar pergi makan dulu. Kalau kita rasa nak buang air, pergi buang air dulu. Kalau kita rasa kita nak tak tahan sangat nak buang air kecil, pergi buang dulu. Makan dulu. Sebab apa? Nanti perkara itu yang akan menyebabkan gangguan daripada khusyuk. Nak pula kita sembahyang pula depan makanan, lagi dah tak khusyuk kan. Kena dalam keadaan kita ni kena selesaikan dulu masalah-masalah yang ada ni. Okey, kalau ada lagi sahabat-sahabat ada soalan-soalan, ada perkongsian ataupun kemusykilan yang ada tentang bab solat ni, kita boleh kongsikan dalam ruangan komen kita ni untuk sama-sama dapat manfaat sahabat-sahabat kita. Cuma saya nak sambung tadi tentang bab khusyuk dalam solat. Kita dah 3 peringkat dah. Peringkat yang pertama ialah semayang di awal waktu. Peringkat yang kedua ialah semayang secara berjemaah. Peringkat yang ketiga ialah mendiamkan anggota zahir. Start daripada bila? Start daripada angkat takbir, Allahu Akbar. Semayang sini dah tak ada pergerakan yang tidak ada faedah lagi dah. Tak perlu nak gosok-gosok, tak perlu nak garu-garu, tak perlu nak goyang-gayang, tak payah. Pasal apa? Pasal benda tu tidak ada manfaat buat kita. Jadi kalau tidak ada manfaat, maka jangan kita buat. Sampai salam kita tak buat. Melainkan pergerakan itu pergerakan yang memudaratkan. Contohnya memudaratkan apa? Telefon berbunyi. Ini biasa banyak. Telefon berbunyi. Waktu ini kalau semayang dalam keadaan semayang secara berjemaah, telefon berbunyi, boleh ambil, kemudian off telefon tu, jangan pergi jawab batal lah kan. Maknanya kita ambil handphone, kemudian kita offkan dia. Sebab apa? Dia telah mengganggu orang-orang yang ada dalam semayang secara berjemaah. Orang tanya kalau di bawah macam mana nak ambil Ustaz? Boleh turun, tapi jangan 3 kali bergerak secara berturut-turut. Turun bawah, kemudian ambil, off, naik balik. Dia tidak dikira sebagai berturut-turut. Dalam keadaan perkara itu perkara yang mudaratkan, maka boleh bergerak. Apalagi contoh lain yang sebagai mudarat. Ni hingus contohnya. Hingus kita kadang-kadang pagi-pagi waktu subuh kita hingus, duk leleh-leleh. Time rukuk pula dia turun, kemudian kita sedut naik balik. Waktu ni boleh ambil tisu lap. Boleh, pasal apa? Benda tu mudarat. Kita sebutkan di sini ialah perkara yang tidak ada faedah dalam pergerakan. Duk goyang-goyang, kadang-kadang duk garu sana, kadang-kadang duk tengok cecak, dia tengok depan. Itu semua tidak ada faedah. Jadi bila tidak ada faedah tu yang menyebabkan kita tidak dapat khusyuk dalam sembahyang. Kalau ada perkara yang bermanfaat ataupun mudarat, sedangkan bila mana ada perkara yang mudarat pun, kalau kita nampak ular depan kita tengah kita sembahyang, boleh keluar lari daripada mudarat itu, tidak menjadi masalah. Sebab itu dalam keadaan kita tak ada apa-apa faedah nak bergerak-gerak, maka start daripada hari ini kita angkat takbir Allahu Akbar, kemudian kita diamkan anggota zahir, jangan bergerak-gerak. Sampai bila? Sampai habis salam. Habis salam tu baru kita nak bergerak. Kadang-kadang kita tengok kadang-kadang kita sendirilah. Ada orang yang dalam semayangnya garu sana, garu sini, gerak sana, gerak sini. Habis lepas semayang tak ada pula garu. Pelik kan? Sebab syaitan. Kena yakinlah syaitan tu wujud, syaitan tu ganggu kita. Jadi jangan sampai kita berada pada tahap yang diganggu oleh syaitan. Orang yang dapat buat perkara yang ketiga ni, tahap yang ketiga ni, dia dah naik sampai 40% khusyuk dia. Sebab dia diam. Walaupun dalam keadaan waktu ni dia tak faham
apa dia sebut, apa yang dia baca, Al-Fatihah tak faham, apa semua tak faham, tak apa. Sebab ni peringkat awal. Dia dah dapat buat yang 3, sembahyang awal waktu, sembahyang berjemaah, kemudian dia dengan anggota saya, itu pun dah dapat peringkat yang paling tinggi lagi dah. Itu pun dah dapat peringkat khusyuk yang paling tinggi. Yang keempat ni baru dipakai paling tinggi ataupun dipanggil sebagai peringkat yang lebih tinggi. Yang keempat, kita ada sahabat Asnur, Ustaz, jika rasa nak terkentut atau nak buang air tapi dah nak rakaat akhir, mana yang baik? Adakah teruskan atau berhenti? Kadang-kadang keadaan tempat untuk keluar saf agak sempit. Kalau mampu untuk tahanlah. Kalau dah kata rakaat akhir dah, buat apa kita nak buang ataupun kita nak membatalkan solat. Tapi kalau memang jenis kita tak boleh nak tahan, memang kalau tahan tu biru muka, kalau tahan tu memang biru-biru muka, tak boleh nak, lepaskan saja. Kalau dah tak boleh nak tahan sangat, lepaskan saja, sebab benda tu boleh menyebabkan kekhusyukan, maknanya tumpuan kita kepada sembahyang tak ada dah. Kalau benda tu memudaratkan. Biasanya kentut orang boleh tahan, kadang mungkin sakit perut dah kot, sakit perut kadang orang tak boleh tahan, sakit perut sangat, memulas-mulas tak boleh tahan. Kalau benda itu menyebabkan bahawa tidak boleh khusyuk dalam solat, maka terus keluar daripada solat untuk pergi buang air dulu. Tapi kalau kentut ni biasanya kalau ada orang yang boleh tahan, nak pula rakaat akhir, jadi perkara itu mesti ditahan lah. Ataupun kalau mampu tahan. Kadang ada orang tua dia tak mampu tahan, kesian. Kadang-kadang kita tengok satu saya nak pesan, kalau ada sahabat-sahabat kita yang imam-imam di masjid, imam di surau, sembahyang di masjid ni dia tak boleh panjang, ataupun tak boleh nak memberatkan orang belakang. Sebab kata Nabi, falyukhaffif, maka ringkaskan sembahyang kamu bila kamu sembahyang secara berjemaah. Pasal apa? Sebab di belakang kita ni macam-macam orang ada. Ada orang yang marid, ada orang yang sakit, ada orang yang uzur, ada orang yang tak sihat. Nak pula kadang-kadang kita tengok ada orang yang tua yang tak sihat. Dia tahiyat akhir, dia bukan duduk tahiyat akhir macam kita, dia duduk melutut. Sahabat-sahabat pernah tengok sahabat kita di masjid dia duduk melutut menunggu tahiyat akhir tu, menunggu imam nak salam. Dia duduk tahiyat akhir tapi duduk melutut. Bayangkanlah macam mana keadaan dia duduk melutut, tahan punya lama, nak menunggu salam imam, tak salam-salam. Pasal apa imam tak salam-salam? Sebab fil alamin innaka hamidum majid, ditambah lagi doa yang kita bukan kata tak boleh doa lah, sebab doa tu maksur, itu daripada Nabi SAW, doa lah. Tapi dalam keadaan doa itu ringkaskan, jangan ditambahkan sembahyang panjang-panjang. Sebab kadang-kadang kita lihat ada orang yang buat begini, hanya buat secara berjemaah, tapi di sembahyang sunat tak nak buat pula. Silap tu terbalik. Sebab Nabi SAW kalau sembahyang secara berjemaah, kata Anas bin Malik, Nabi sembahyang ringkas. Tidak pernah, kata Anas bin Malik, aku lihat orang yang sembahyangnya ringkas tetapi sempurna melainkan Nabi. Kita ni terbalik, kita sembahyang jemaah, kita buat panjang-panjang, tapi sunat seminit je kita buat. Itu terbalik. Sedangkan Nabi sembahyang sunat, kata Huzaifah Al-Yaman, Nabi sembahyang sunat panjang, Nabi itu baca surah Al-Baqarah, kemudian tambah untuk sembahyang sunat itu rakaat pertama surah Al-Baqarah, kemudian sambung surah Ali Imran, kemudian sambung surah An-Nisa. 3 surah dalam satu rakaat, sampai bengkak ataupun lamalah lutut sahabat ni nak menahan. Sebab Huzaifah Al-Yaman mengikut Nabi SAW sembahyang secara berjemaah. Ni sembahyang sunat ni, sembahyang sunat. Rukuk Nabi pun panjang. Kata Huzaifah Al-Yaman, kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Panjang rukuk Nabi itu sama panjang dengan berdiri Nabi. Subhanallah. Ini sembahyang sunat. Tapi sembahyang jemaah Nabi tak pernah panjangkan. Sebab Nabi tahu di belakang mungkin ada yang sakit, ada yang uzur. Jadi sahabat-sahabat kita yang jadi imam, jangan panjangkan sembahyang. Kalau kita nak doa yang maksud, doalah, tapi cuba cepatkan sikit. Sebab kesian orang belakang dia tahan. Sahabat betul, kadang ada pakcik yang duduk melutut nak tahiyat akhir tu punya susah. Kadang jenis-jenis ginilah orang yang buang air kan, tahan. Dan dah rakaat akhir dah. Tapi sebab dia duduk sengit tu, duduk tawarruk, dia panggil, duduk tawarruk kan. Terasa nak kentut. Imam pula baca panjang tak habis-habis. Dia sakit perut nak kentut ni. Tiba-tiba imam tak sempat salam, dia dah kentut dah. Rugi tak? Oh, dia boleh tanya, batal ke Ustaz? Batal lah, pasal tak habis sembahyang lagi. Kan? Sebab tu kita tak boleh memberat-beratkan jemaah. Kalau sudah habis fil alamin innaka hamidun majid, kalau nak tambah doa, tambahlah sedikit dalam keadaan yang ringkas, kemudian salam. Kerana apa? Kerana kita tak nak memberatkan orang yang di belakang kita. Tapi kalau sembahyang sunat itulah sepatutnya yang kita kena panjangkan. Sebab kita seorang, kita tak melibatkan orang lain.
Ustaz Faizal hebat pengisian. Terima kasih Ustaz, masya-Allah. Ni sahabat-sahabat kita juga ni hebat. Okey, kalau ada sahabat-sahabat kita yang baru masuk, kita nak kongsi perkongsian tentang soalan ataupun kita nak ada soalan-soalan ataupun kemusykilan, boleh komen di ruangan komen kita di Facebook kita ni supaya dapat manfaat pada sahabat-sahabat kita yang berada dalam live kita. Baik, itu yang ketiga. Cara untuk mendapatkan khusyuk, sembahyang di awal waktu, kemudian sembahyang secara berjemaah, kemudian mendiamkan anggota zahir. Yang keempat, nak dapatkan khusyuk dalam solat, dalam keadaan kita khusyuk yang keempat ialah dalam keadaan kita membayangkan perkataan yang keluar daripada mulut kita. Membayangkan perkataan yang keluar daripada mulut kita. Apa doa tu Ustaz? Doa apa? Doa lepas tahiyat. Okey, doa selepas tahiyat yang maksur daripada Nabi, saya dah pernah buat live sebelum ni, saya dah bacakan dah ketika mana kita cerita pasal Dajjal baru-baru ni. Daripada situ Nabi SAW menyebutkan ketika mana kita habis tahiyat akhir fil alamin innaka hamidun majid, maka sunat kita membaca doa daripada Nabi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu sunat daripada ataupun doa daripada Nabi SAW, boleh amalkan. Kemudian baru kita salam. Banyak lagi sebenarnya doa-doa yang maksur daripada Nabi, itu antara salah satunya. Baik. Yang keempat tadi ialah membayangkan perkataan yang keluar daripada mulut kita walaupun kita tak faham, tetapi dia khusyuk. Ini merupakan perkataan yang dikeluarkan tu dia dapat bayang. Contohnya Allahu Akbar, dia tak faham tapi dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, dibayangkan perkataannya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dia tak faham tapi dia boleh bayang perkataan yang keluar. Ini sebenarnya khusyuk peringkat tinggi dah. Ini boleh dapat 50% dalam khusyuk. Ini boleh dapat 50%, 60% dalam khusyuk dia dah boleh dapat. Pasal apa? Pasal inilah sebenarnya khusyuk dalam solat. Dia tahu dia sedang buat apa. Dia tahu dia sedang buat apa. Tuan-tuan pernah tengok tak kanak-kanak? Kalau dia tengok cerita kartun, Didi and Friends ke kan? Apa lagi? Omah Hana, Papa Pipi tu kan yang baru. Apa-apa kartun, budak-budak kecil. Ataupun cerita kartun dalam bahasa Inggeris. Mereka yang tengok ni, anak-anak kecil yang tengok ni, mereka tak faham maksud apa yang dia disampaikan. Tetapi mereka boleh terpegun tengok cerita kartun tu pasal apa? Pasal dia tengok warna-warni yang ada dalam kartun tu. Warna-warni. Dia tak faham tapi dia tengok warna-warni. Samalah dengan bab solat ni, kita tak faham dulu. Untuk peringkat awal ni kita tak faham apa maksud Fatihah, apa maksud doa iftitah. Tapi dia boleh bayangkan perkataan yang keluar daripada mulut dia, itu juga dipanggil sebagai khusyuk peringkat yang paling tinggi. Itu hebatnya orang yang dapat buat perkara-perkara itu. Jadi dalam keadaan begini kita kena tahu bahawa orang yang telah mendiamkan anggota zahirnya, kemudian dia membayangkan perkataan yang keluar daripada mulutnya, maka dia telah mendapat peringkat yang paling tinggi dalam khusyuk. Kemudian yang kelimanya adalah nak dapatkan peringkat paling tinggi lagi, ialah dalam keadaan dia mestilah faham maknanya daripada takbiratul ihram sampailah salam. Dia faham apa makna takbir, apa makna Fatihah, apa makna rukuk. Tak payah surah-surah ni, tak payah dululah. Bagi orang yang tak berapa nak mahir dalam bahasa Arab ni, tak apa. Ambil yang rukuk-rukuk saja. Yang paling penting Al-Fatihah. Faham makna Al-Fatihah tu apa. Kemudian faham makna rukuk tu apa. Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Faham makna sujud tu apa. Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Bila kita faham tu, kita akan dapat hayati apa yang kita tengah buat. Sebab kita faham apa yang kita tengah buat sekarang. Jadi 5 peringkat ni tinggi dah. Ini boleh capai dalam 70%, 75%. Ini sangat-sangat tinggi. Bila mana orang yang mampu buat perkara gini, secara peringkatnya dia tak boleh potong terus tiba-tiba nak pergi ke 5. Tapi nombor 1, nombor 2 tak buat, tak boleh. Dia mesti peringkat nombor 1 ialah dia sembahyang awal waktu. Kemudian yang kedua dia sembahyang secara berjemaah. Kemudian yang ketiga dia diamkan anggota zahir. Kemudian yang keempat dia bayangkan lafaz. Yang kelima dia boleh faham makna yang dilafazkan itu terbaik. Ini dah paling tinggi. Dan waktu ni sebenarnya dia akan rasa feel dalam sembahyang. Dia rasa feel. Dia boleh sembahyang lagi. Saya nak ringkaskan. Yang keenam, bila mana kita sembahyang, kita kena ada sifat ihsan. Ihsan ni makna apa? Ihsan ni kata Nabi, an-ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kata Nabi, ibadatlah kamu seolah-olah kamu nampak Allah di hadapan. Nampak Allah di hadapan ni agak susah lah. Kata Nabi SAW, fa illam takun tarah
fa innahu yarak. Bila mana kamu tak nampak Allah di hadapan, yakinlah bahawa Allah sedang melihat kamu. Ini ihsan. Kamu nak dapatkan ihsan ini bila kamu dah buat 5 perkara yang dapat khusyuk. Yang keenam, kamu mesti rasa kamu sedang diperhatikan. Bila kamu dapat rasa perkara ini, maka kamu dah dapat 85%, 90% dalam semayang. Khusyuk dalam semayang dapat 85%, 90%. Pasal apa? Pasal kita duk bayang orang tengah perhatikan kita. Bukan orang, maknanya Allah lah sedang perhatikan kita. Kita bila mana, contoh orang yang kita semayang ni, bila mana ada orang tengok kita, apa yang kita akan buat dalam semayang? Kita akan semayang dalam keadaan penuh-penuh khusyuk. Ada orang tengok aku ni, aku kena semayang betul-betul, rukuk aku pun kena betul-betul. Nak pula yang tengok ni orang yang alim, ustaz yang tengok, ulama-ulama yang tengok. Kita semayang, tapi dia duduk sebelah kita. Agak-agak kita semayang macam mana? Kita akan semayang dengan penuh khusyuk. Kita akan semayang dengan penuh berhati-hati. Kita angkat takbir perlahan, kita rukuk perlahan, sujud. Pasal apa? Kita yakin ada orang tengah perhatikan kita. Inilah sebenarnya ihsan. Bila kita dapat peringkat ihsan ini, maka kita dapat tahu bahawa Allah sedang perhatikan kita. Sebab tu bila kita dapat 5 peringkat, 6 peringkat ni tadi, bila kita dapat buat ini, kita dah naik pada peringkat 85%, 90%. Pasal apa? Pasal kita dah dapat rasakan kemanisan dalam ibadah. Maka kena rasakan bahawa Allah sedang perhatikan kita. Dan yang terakhir ialah sembahyanglah kamu, kata Nabi SAW. Ada hadis yang disebutkan oleh Nabi dalam riwayat Ibnu Majah, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi' atau muwadda'. Ada dua, satu ada muwaddi' ataupun muwadda'. Bila mana kamu bangun dalam solat ataupun kamu nak mendirikan solat, maka solatlah kamu seolah-olah kamu nak berpisah dengan solat ataupun kamu yang akan berpisah dengan solat. Maknanya dalam keadaan itulah solat terakhir kita. Ini yang terakhirlah peringkat paling tinggi. Kalau dapat buat ni, dia akan dalam dihimpunkan 77 yang kita sebutkan tadi, 77 yang kita sebutkan tadi itu, maka itulah sebenarnya peringkat sempurnanya dalam khusyuk 100%. Maka orang yang dapat buat perkara ini, dia dapat peringkat 100%. Pasal apa? Dia boleh semayang dalam keadaan dia tahu bahawa itulah semayang terakhirnya. Saya nak tanyalah kita ni kadang semayang, kita dapat rasakan apa? Adakah semayang itu semayang terakhir? Tidak. Kita kalau semayang, contohnya tadi kita semayang zuhur, bila kita semayang zuhur, kita yakin asalkan kita boleh semayang balik, kan? Kita rasa macam tu, kan? Pasal apa? Pasal hati kita ni ada problem sikit. Itu berhatilah, nanti insyaAllah besok lusa kita akan buat satu live lagi untuk cerita pasal hati pula. Nak bersihkan hati, macam mana nak dapatkan khusyuk dalam solat. Cuma kita yakin bila kita semayang zuhur, Allahu Akbar, kita yakin, kita asalkan kita boleh semayang balik. Sebab tu kita punya solat zuhur ni tak ada apa-apa kesan sangat. Kita semayang asar, kita yakin kita boleh semayang maghrib kejap lagi. Bila kita semayang maghrib, kita yakin kita boleh semayang isyak kejap lagi. Pasal apa? Kita tak rasa bahawa itu solat yang terakhir. Orang yang dapat merasakan solat itu solat yang terakhir, dia telah mendapat khusyuk 100% dalam bab khusyuknya. Jadi itu yang Allah sebutkan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashyun. Beruntunglah orang-orang yang berjaya, atau beruntung dan berjayalah orang-orang yang beriman kerana dia dapat khusyuk di dalam solat dia. Beruntung ni, beruntung dunia ke beruntung akhirat? Orang yang khusyuk dalam solat ni, tuan-tuan, dia dapat untung dua-dua. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Sebab itu saya sebutkan, bila mana kita jaga solat kita, kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dipelihara oleh Allah, kita jaga Allah. Ini kita jaga solat kita. Ihfazillah yahfazka Allah. Kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Mana kita jaga solat kita, Allah akan jaga kita. Allah akan jaga rezeki kita, Allah akan jaga kehidupan kita. Allah akan pelihara kita daripada perkara-perkara yang buruk itu. Sebab itu kita sebutkan tadi, bila mana kita jaga solat, kita sampai peringkat khusyuk yang ketujuh tadi, kena adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu mesti ada. Bila dah dapat peringkat yang ketujuh ini, maka di sinilah sebenarnya khusyuk yang kita dapat, yang Allah sebutkan beruntungnya orang-orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solat. Kerana orang yang solat khusyuknya, dia dapat berjaya dunia dan akhirat. Jadi mudah-mudahan 7 cara khusyuk ini dapat memberikan sedikit inspirasi dalam kehidupan kita, untuk kita khusyuk di dalam solat. Sahabat-sahabat kita ada lagi ke bersama-sama dengan kita? Kalau ada, boleh komen apa-apa. Kita dah habis dah. Kita 7 peringkat ni saja. Kajian yang kita buat ada 7 peringkat ni saja mengenai tentang khusyuk ini. Jadi 7 peringkat ini, cuba peringkat by peringkat. Kalau dapat nombor 1 dulu, tak apa.
Lama-lama kita naik nombor 2, naik nombor 3, naik nombor 4, naik nombor sampai naik nombor 7. Kalau katalah kita memang dah nombor 3 dah. Kita 7 kan, kita dah memang nombor 3 dah. Pergi pula kepada 4, pergi pula kepada 5 dan sampailah yang ke-7. Mudah-mudahan dapatlah kita kita apa? Khusyuk di dalam solat peringkat by peringkat. Sahabat-sahabat kita kalau ada lagi yang lain-lain nak berkongsi dengan kita malam ni, hampir sejam dah kita sembang. Kalau ada benda yang nak dikongsikan ataupun ada persoalan-persoalan sahabat-sahabat kita yang lain mengenai solat ataupun permasalahan kemusykilan dalam solat ke, kita buka last sekali sebelum kita tutup. Kalau ada siapa-siapa, sahabat-sahabat kita ada lagi ke yang lain-lain ni? Kalau ada, mari kita komen sama-sama, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, para sahabat lain. Ada lagi perkongsian sahabat-sahabat? Siapa-siapa yang ada? Luqman Hakim ada lagi ke? Luqman Hakim. Roslan Rosli, alhamdulillah, thank you Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak masuk live kita. Kalau boleh share pada sahabat-sahabat. Kita dah kongsikan 7 cara untuk khusyuk dalam solat. Kalau boleh kongsi dengan sahabat-sahabat kita, dapatlah sikit kita. Idrus, okay. Yang pertama solat awal waktu, yang kedua solat berjemaah, yang ketiga tiada gerakan zahir. Rasa. Okey, yang pertama solat di awal waktu. Saya ulang balik Yang pertama solat di awal waktu. Ini cara untuk mendapatkan khusyuk. Yang pertama solat di awal waktu, yang kedua solat secara berjemaah. Yang kedua solat secara berjemaah. Yang ketiga mendiamkan anggota zahir. Mendiamkan anggota zahir mana tak bergerak-gerak. Tidak ada yang berfaedah untuk buat pergerakan, tak yang bergerak daripada takbiratul ihram sampai salam. Yang keempat, membayangkan perkataan yang keluar daripada mulut kita. Walaupun dia tak faham lagi, tapi dia bayangkan perkataan yang keluar. Alhamdulillahirabbil alamin, dia bayangkan. Tapi walaupun tak faham, dia kira sebagai orang yang khusyuk juga. Yang kelima, dia memahami makna daripada takbiratul ihram sampailah salam. Dia memahami makna. Yang keenam ialah ada peringkat ihsan, iaitu merasakan bahawa Allah sedang melihat dia. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh ialah solat secara, itulah solat yang terakhir yang kita dapat rasakan. Kalau orang dapat buat peringkat yang ketujuh-tujuh ni, dia telah mendapat khusyuk secara 100%. Dan disitulah sebenarnya keluarnya halawah, kemanisan dalam solat. Bila kita rasa manis dalam solat, maka kita akan rasa nak solat lagi. Kita rasa tak puas, rasa nak try solat lagi, try nak solat lagi, try nak solat lagi. Okay, mudah-mudahan dapat sikit manfaat. Ada siapa lagi? Boleh tolong komen dalam ruangan komen kita. Kalau yang dapat, kalau yang tak dapat, boleh refer nanti sahabat kita akan tulis dalam ruangan komen, insya-Allah. Kalau ada perkongsian ataupun ada persoalan, ada apa panggil? Ada kemusykilan, boleh tulis di ruangan komen. Nombor 4, membayangkan perkataan yang dibaca. Nombor 5, faham makna betul. Okey, itulah susunannya. Susunan cara untuk mendapatkan khusyuk. Tetapi dia tak boleh lompat. Dia mesti peringkat by peringkat. Daripada 1 mesti pergi nombor 2, nombor 2 mesti pergi nombor 3, 3 per 4 sampailah yang ke-7. Luqman kata tak ada Ustaz buat masa ni. Kalau tak ada, saya nak tanya soalan lah pada Luqman ni. Pasal Luqman, saya nak tanya pada Luqman ni lah soalan. Kalau dia tak ada soalan, saya nak bagi soalan pada dia. Okey, sahabat-sahabat lain kalau ada, mari kita sembang-sembang santai kalau ada. Ismail Sidin, masya-Allah, ni sahabat kita ni. Ini orang hebat, orang kuat. Masjid Batu Limau ni, Gombak. Cikgu Ubay, alhamdulillah, terima kasih. Subhanallah, saya segan dengan Cikgu Ubay. Subhanallah. Mudah-mudahan Cikgu Ubay sihat lah.
Mudah-mudahan sihat, keluarga semua sihat. Kita doakan kalau ada masa kita buat friendly bola. Kita pun ada tim ustaz-ustaz main bola padang. Kalau ada tim kita boleh buat lepas habis PKP ni, kita boleh buat satu friendly. Cikgu Bai. Kita boleh buat satu friendly. Tapi kami ni tak veteran-veteran lah, SME veteran lah. Okey, jadi dalam boleh buat friendly lah kot. Nanti kita setting lepas habis PKP ni insya-Allah. Idrus kata kalau tak khusyuk adakah berdosa? Tak, khusyuk itu bukanlah rukun, dan khusyuk itu bukanlah syarat wajib bagi solat ataupun syarat sah bagi solat. Khusyuk ini dia penambahan saja. Sebab tu kata Nabi tadi, bila mana kita khusyuk dalam solat, ada orang yang khusyuk dia dapat 1/2, dapat 1/3, dapat 1/8, dapat 1/9. Sebab dia sebutkan khusyuk itu menambahkan lagi pahala dalam solat. Macam inilah, macam ni. Orang yang pergi peperiksaan, dia pergi dewan peperiksaan, hari tu hari periksa. Dia datang, dia hadir, dapat kertas soalan, dapat kertas jawapan, dia tulis nama dia tulis hari apa, kelas apa, kemudian dia tidur, dia tak jawab soalan. Sampai masa 1 jam setengah, bunyi loceng, kertas pun diangkat. Jadi, dia dah dikira sebagai datang ataupun tidak. Dikira sebagai datang, tetapi dia tidak ada jawapan. Bila tidak ada jawapan, markahnya kosong. Sama dengan orang yang solat. Orang yang solat, dia dikira hadir dalam solat tu. Jadi dia akan dapat pahala lah. Pahala sembahyang jemaahnya, pahala sembahyang seorangnya, pahala rukuknya, pahala sujudnya. Tapi bab khusyuk, mungkin dia akan dapat 20%. Yang macam saya sebut tadi lah, kalau dia mampu untuk diamkan anggota zahir, dia mungkin akan dapat 1/8, dia mungkin akan dapat 1/5. Kan? Jadi mengikut pada khusyuk masing-masing. Dia tak sama kita dengan orang jemaah yang lain. Mungkin kita ni sembahyang, kita sembahyang biasa. Orang sebelah kita sembahyang mungkin sampai menangis-nangis sembahyang. Adakah pahala dia dengan pahala kita sama? Tak sama. Dia mungkin pahala lebih pasal dia mampu untuk menangis, khusyuk dia lebih. Tapi kita tak boleh nangis. Tak tahu pasal apa tak boleh nangis. Hati keras ke tak tahu pasal apa. Tapi dalam keadaan kita dapat pahala tu mengikut pada kadar kekhusyukan kita. Melatah dalam solat macam mana Ustaz, batal ke? Tu Bob tanya saya, Ustaz. Tu Bob tanya. Melatah ni kalau dalam keadaan dia melatah yang melampau berlebih-lebihan, batal solat dia. Boleh batal kerana telah menyebutkan perkataan-perkataan yang bukan daripada solat. 2 huruf saja pun dah daripada 2 huruf yang tidak ada makna, ataupun dia 2 huruf yang ada makna dalam solat tapi bukan tujuan untuk solat pun telah membatalkan solat. Apatah lagi kalau dalam bab melatah. InsyaAllah boleh friendly dengan tim guru veteran Gombak. Alhamdulillah. Boleh nanti kita setting. Ada ni sahabat-sahabat kita tengah tonton ni, nanti kita set. Kita pun geng-geng ustaz-ustaz je, dia tak apa dah. Yalah, kami ni pun dah tak apa nak lincah lah cikgu. Lari pun dah slow dah. Kan? Bolehlah kita setting nanti insya-Allah. Kita main di KLFA ke. Kan? Ataupun mana-mana lah tempat yang boleh main insya-Allah. Saja nak bersukan, exercise. Lagi sahabat-sahabat kita yang lain, 1 jam dah cukup dah tu. Kalau ada sahabat-sahabat lain nak kongsi ataupun ada soalan-soalan nak kemukakan ataupun ada kemusykilan, boleh tulis di ruangan komen. Tinggalkan sajalah dalam ruangan komen ni. Kalau ada masa insya-Allah kita jawab. Dan kalau ada rezeki lagi, insya-Allah kita buat live lagi dalam tajuk yang lain pula. Sembang-sembang jugalah. Kita sembang-sembang santai ni rasa okey sikit kot. Okey, cuma 7 cara khusyuk tadi, mudah-mudahan ada manfaat sedikit insya-Allah. Rosli request perbincangan berkenaan masbuk next time. Boleh insya-Allah. Kita akan bincangkan nanti insya-Allah cara masbuk ataupun cara nak masuk dalam solat ketika mana imam dah melakukan solat. Macam mana masbuk ataupun macam mana nak dapatkan rakaat, bagaimana tak dapat rakaat. Itu semua kita akan insya-Allah kalau ada rezeki kita bincang bab tu. Asnur Rasfan kata, sedangkan Nabi ketika ada bayi menangis, baginda segera mempercepatkan solat. Adakah Nabi tak khusyuk? Tidak. Nabi mana boleh kita katakan Nabi tak khusyuk. Nabi antara manusia yang paling khusyuk dalam solat.
Nabi dia faham situasi orang belakang. Nabi antara manusia yang paling faham situasi di belakang. Jadi sebab Nabi fahamlah, Nabi cepatkan sembahyang. Maksud Nabi cepatkan sembahyang itu bukan bermaksud Nabi tak khusyuk dalam solat. Nabi tahu masalah-masalah yang ada di belakang. Kita ni kadang-kadang sembahyang pun, kadang-kadang kita sembahyang, kita boleh tengok TV siap. Ada orang kadang sembahyang depan TV tu. Sembahyang depan TV. Sebab nak tengok apa jadi pada hero dia kan. Hero cerita dia kan. Jadi itu sebabnya kita tak boleh kata bahawa Nabi itu tak khusyuk. Nabi adalah manusia yang paling faham dalam solat. Nabi antara orang yang paling kenal Allah, paling takut kepada Allah. Jadi Nabi, bila mana Nabi dengar khusyuk, kita ni pun kadang sampai khusyuk, takkan sampai tak dengar langsung orang yang ada di sekeliling kita ataupun perkara-perkara yang ada di sekeliling kita mesti dengar. Cuma kita dari orang yang khusyuk ni dalam solat, orang yang khusyuk dalam solat, kita pun tak dapat nak 100% khusyuk. Kadang-kadang kita dah buat doa iftitah tu, Allahu Akbar, kemudian kita baca Allahu Akbar kabir walhamdulillah sampailah wa ana minal muslimin. Kita boleh khusyuk yang itu. Tapi bila masuk Al-Fatihah, masuk saja Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, kita dah melayang-layang dah pergi tempat lain. Pasal apa? Pasal kita tak fokus. Kita tak pegang betul-betul. Jadi bila mana dalam keadaan dah terkeluar tu, try masukkan balik. Masukkan balik dalam Al-Fatihah kita. Terkeluar lagi, masukkan balik, terkeluar lagi, masukkan balik. Jangan batalkan solat sebab itu adalah bukan rukun. Itu hanyalah perkara yang dituntut untuk kita khusyuk saja. Maka dalam keadaan tu kita kena datangkan balik. Baca surah pun sama, berukuk pun sama. Bila kita terkeluar daripada khusyuk, datangkan balik khusyuk. Terkeluar daripada khusyuk, datangkan balik khusyuk. Kita akan try buat lagi sampailah hari-hari dan masa-masa akan datang kita akan dapat satu waktu yang kita akan dapat khusyuk sepenuhnya. Itu antara yang paling terbaik lah kita boleh buat. Okey, itu antara yang boleh kita kongsikan lagi insya-Allah. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi, insya-Allah kita berhenti sini. Kalau ada apa-apa lagi boleh tulis di ruang komen. Kita dah pukul 11 dah. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat kepada diri saya dan tuan-tuan. Kita jumpa lagi pada live Facebook akan datang. Wallahu alam. Minta maaf, minta ampun salah silap. Rasa terpanjang lebar, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.